Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Selamat datang Daniel Iskandar. Alhamdulillah. So baru saja kita memulakan majlis. Ramai pula. Kita baru saja memulakan majlis dengan umur kita Al-Fatihah tadi. Selamat datang Amirul Aiman. Baiklah, sebelum saya nak memulakan sesi ni, ada request kejap. Yang lagu tu tak tahulah, mungkin ada kaitan kot malam ni Maaf lah, ada macam-macam bunyi bunyi budak-budak. Okay, video tu saya tak boleh nak play sebab saya menggunakan phone. So tak apalah, kita teruskan dulu dengan okay, kita teruskan dulu. Sekejap saya ni sekejap, saya share screen, cuba. Perjanjian Tordesillas. Okay, sedikit ni kita nampak tak skrin saya? Nampak tak ada anyone boleh respon? Kejap. Nampak. Skrin saya nampak kan, ada Abang Handsome kan. Baiklah, saya tak boleh nak tunjuk video ni sebab ada masalah audio. Sebab saya kalau saya dah pasang video ni tak boleh nak dengar apa audio dia nanti. Sebab saya menggunakan phone, so ada kekangan kat situ. Sekejap ada yang baru masuk lagi. Sekejap. Jadi saya nak tunjuk jugalah. Okay, ini adalah speaker kita pada malam ni daripada ML Studio. Nama dia Faris Imadi. InsyaAllah saya nak perkenalkan sikit lah kita punya speaker pada malam ini yang merupakan bekas imam di Darul Arqam Islamic Center AMES, tak tahulah saya sebut betul ke tak, Iowa, USA, dan juga pembentang kertas kerja Seminar Kewangan Islam di Brunei Anjuran IRTI, Research Training Institute based in Saudi, dan juga pembentang kertas kerja Sejarah Islam Nusantara di Seminar Tamadun Islam, Anjuran Jabatan Bahasa Arab dan Tamadun Islam UKM. So inilah speaker kita pada malam ini. InsyaAllah kalau siapa yang nak tengok macam pasal video ni, perjanjian Tordesillas yang membelah dunia dan sebagainya, dan juga ada juga beberapa pasal puteri, apa saya tak ingat puteri apa, tapi ada puteri tu dekat dalam ML Studio. Boleh search Haji Adi 20, dah pun menjadi salah seorang daripada speaker di ML Studio. So insyaAllah hari ini saya mempersilakan beliau untuk topik kita pada hari ini, iaitu pemuda versus, kejap you can use your camera. Okay, iaitu tajuk kita pada hari ini, pemuda versus Dajjal. Bukan tajuk yang agak kontroversi dan saya rasa mungkin menjadi minat
ramai orang. So insyaAllah kita akan cuba membongkarkan apakah isi kandung yang merupakan juga ibrah daripada surah Al-Kahfi bersama-sama dengan speaker ML Studio kita dan juga yang merupakan imam jugalah kan di Darul Arkam tadi tu. Dan insyaAllah saya mempersilakan Haji Adi atau Bro Adi atau lebih dikenali sebagai Bro Adi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya baru dapat baca komen. Semoga dipermudahkan handsome Azroy. Yang bawah sekali bro handsome di situ. Siapa yang bro handsome ni? Okey, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, selamat malam. Saya tak erti sangat nak formal-formal sangat ni. Jadi kita sembang biasa je lah insya-Allah. Topik pada malam ni insya-Allah kita akan cuba pendekkanlah sebab selalunya kalau saya melihat apa yang kalau dibincangkan satu surah Al-Kahfi ni dia akan jadi 48 hari jadi 48 hari tak ada siapa pun nak tunggu. Covid pun dah angkat PKPB dah. Ni siapa Ahmad Yusyak ni? Ahmad Yusyak, Assalamualaikum. Selamat pengantin baru. Muka senyum. Okey, jadi kita tidak ada rule Maksudnya di tengah-tengah saya bercakap ni ada siapa yang nak tanya soalan ataupun nak makan KFC ke nak belanja saya KFC pun boleh saya bagi alamat insya-Allah. Jadi Berarti ada soalan Ada soalan. Dah kahwin ke? Oh, saya belum kahwin 3. Agak dia ada orang. InsyaAllah. Vlog pula. Masya Allah. Jadi saya share satu slide ni. Dapat nampak tak slide ni? Maksudnya nampak kan? Nampak. Okey, nampak elok. Alhamdulillah. Risau tak nampak ni. Kita tekan share tengok. Ni bukan share ni. Aduh. Present tak Presenter view. Oh, macam ni. Okey, yang ni masih nampak kan? Alhamdulillah kan? InsyaAllah. Nampak, alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah saya tidak akan strict sangatlah dengan slide ni. Kerana apa? Kerana saya sendiri pun tak reti nak strict dengan apa yang saya, dengan orang lain lah maksudnya apa-apa sajalah. Jadi insyaAllah saya harapkan sesi yang ini tidak menjadi panjang, yang pertama. Kemudian kita dapat pengajaran-pengajaran besar lah daripada pergi kecil dan sebagainya. Cuma tajuk pada hari ini mungkin ada orang yang tanya saya tadi, ada orang mesej saya PM. PA saya bagi tahu, dia tanya soalan Dajjal ni akan perang dengan orang Islam dekat mana? Jadi insyaAllah jawapan tu saya tak nak jawab pada sesi ni sebab dia kena pergi kepada tajuk yang spesifik Dajjal. Kerana hari ini kita akan melihat suatu hakikat tentang kelebihan surah Al-Kahfi itu, yang mana yang ada dalam hadis Nabi SAW yang kita lihat kat sini Dia nampak jelas tak ni? Jelas. Jelas kan? Okey. Cuma ayat tu lah kurang jelas. Ayat tu kurang jelas. Ayat Arab tu. Tak masuk ke hati. Berapa? Allah. Al-Quran dia tak jelas, dia tak boleh masuk pengajaran. Banyak istighfar. Jadi orang yang kat sini boleh saya tanya ke? Kebanyakannya berada di area Lembah Kelang ke ataupun di luar ni? Kalau di Lembah Kelang kita tahu dia tengah duduk PKPB. Di luar. Di luar kan? Luar? Oh, Nazirul kat mana? Langkawi. Oh, orang kita lah, orang kita. Oh shit. Okay. Dari mana? Orang kita. Saya daripada agak-agak pun boleh tahu kan. Tapi bukan Langkawi lah, orang Langkawi hebat-hebat. Oh. Kan boleh kita gaim lah. Ataupun pinggan dekat kedai Haji Ismail Group. InsyaAllah. Kita akan bersembang lagi sambil-sambil kita go through kat sini kan. Sebab saya rasa memang
kita tak perlu nak serius lah kan. Sebab kat sini ni saya rasa tak ada orang yang atas 40 lah kan. Semua kat sini geng-geng parti muda kan, parti yang dapat undi bawah 18. InsyaAllah. Jadi cerita kita pada malam ni adalah kita nak melihat bagaimana sebenarnya hadis ni Nabi SAW sebut tentang kelebihan surah Al-Kahfi dan dia mampu melindungi kita daripada fitnah Dajjal itu sendiri. Dan bila sebut tentang Dajjal, kita tak boleh lari daripada hakikat fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar kan. Ada hadis yang menyebut tentang tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal itu sendiri. Jadi saya yakin dan percayalah orang-orang yang berada di yang datang pada malam ni, insya-Allah orang-orang yang nak melihat bagaimana untuk nak menghalang diri kita daripada mendapat fitnah tersebut lah. Ada orang akan kata, saya ni hidup pendek, tak mesti saya hidup pada zaman Dajjal kan. Tapi sabar dulu, ni kita akan cerita. Sebab adakah sebenarnya Dajjal mungkin refer kepada makhluk yang akan datang pada akhir zaman semata-mata, ataupun sebenarnya ada benda lain yang di sebalik cerita tersebut. Agaknya semua dah makan nasi ke? Macam penat je tengok. Isyak je penat Isyak. Kurang makan nasi ni. Okey, yang ni tak ada apa kaitan gambar je lah kan. Jadi kita balik kepada surah Al-Kahfi kan. Belum, patutlah. Nanti makan daim kita post tu, insya-Allah sempat lah. Boleh makan malam ni. Kita balik kepada perbincangan surah Al-Kahfi ni. Dia adalah merupakan satu surah yang sangat besar dia punya pengajaran-pengajaran yang ada di dalam surah ini. Dan saya percaya bahawa sekiranya kita dapat memaknai balik semula hadis tadi ni, kita akan rasa bahawa sebenarnya kenapalah kita nak kena baca pada hari Jumaat tu. Sebenarnya bukan semata-mata baca dari sudut mendapatkan pahala kan. Kalau kita membaca untuk dapat pahala Quran ni, kita tak perlu nak baca banyak-banyak surah. Kita ulang je perkataan nun tu. Nun. Sebab apa? Kalau hakikat pahala tu satu huruf 10 ganjaran. Kalau kita ulang nun 2 kali dah dapat 20. Tetapi Al-Quran ni dia turunkan banyak surah ni adalah kerana kita bukan nak dapat pahala semata-mata Tapi jangan kata tak dapat pahala tu maknanya kepentingan kita membaca Al-Quran, kepentingan kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ni kita bukan nak memikirkan nak kena cepat habis ke lambat habis Kadang orang komplain lah dengan saya. Oh ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya baca Yasin pun malas Ustaz, macam mana nak baca Kahfi? Kan? Jadi saya rasa kita bukan nak membaca berapa lama yang kita nak habis tu, tetapi kita nak mengambil pengajaran-pengajaran daripada apa yang kita baca itu. Jadi Al-Kahfi ni untuk kesimpulan daripada gambaran besar dia adalah sebenarnya memberikan kita baju besi, shield lah kita kata, kepada fitnah Dajjal itu. Maknanya orang-orang yang memahami makna yang tersirat di dalam cerita-cerita di dalam surah ni, dia akan mampu berdepan dengan fitnah-fitnah yang akan datang yang besar tu sendiri. Maknanya seolah-olah nak memberitahu kepada kita, ini seperti satu simulasi lah kan. Macam kita main apa simulasi ni kena jadi kadet polis tu kan. Dia pegang M16 ke apa tu kan. Tapi dia tak ada orang jahat pun depan tu. Kat depan tu cuma yang bulat-bulat macam apa orang panggil tu, target tu kan. Apa benda tu orang panggil? Saya pun tak tahu orang panggil apa. Bulat-bulat ada tengah 10, 9, 8, 7, 6 tu. Kan? Jadi benda tu orang panggil apa benda tu? Tapi benda tu lah. Balik. Okey. Jadi benda tu ibaratnya kita tak berdepan pun dengan masalah yang sebenar, tetapi kita dilatih untuk nak mendapatkan tembakan yang tepat. Itu maksud saya. Jadi bila cerita tentang surah Al-Kahfi ni, kita nak mendapatkan baju besi yang tepat tu sendiri. Maknanya kita nak berdepan dengan Dajjal tu nanti, kita tak tahulah macam mana hakikat Dajjal itu boleh menipu kan. Macam hadis menyebut tentang penipuan-penipuan Dajjal yang antara contohnya adalah bagaimana Dajjal boleh mengetahui perbincangan rahsia yang berlaku di antara anak dengan ayah kan. Bila sampai kepada ni, dia boleh cerita tentang apa yang aku dengar tadi. Sembang apa semua aku dengar.
Dajjal mengetahui benda tu. Jadi sehingga mana kita akan rasa kagum lah. Kan kadang-kadang kita ni layak kagum lebih pun. Bila orang viral satu kat Facebook pun kita tak tahu betul tak betul pun kita dah share dah sebab kita kagum dengan maklumat yang pelik-pelik kan. Maklumat contohnya tentang lompat pagar SPRM baru ni kan. Jadi macam menarik juga ni kan. Okey. Jadi 4 baju besi ni secara mudahnya dia disebut dengan 4 kisah. Iaitu kisah pemuda kafir itu sendiri, kemudian kisah pemilik kebun, kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir dan ditutup dengan kisah Zulkarnain. Saya tak berminat lah untuk nak go secara detail satu surah ni macam mana, tetapi kita nak mengambil 4 baju besi kat sini. Okey. Jadi fitnah Dajjal ini akan datang dengan merangkumi 4 perkara. Yang mana hakikat-hakikat fitnah itu pun sudah bermula pada depan kita hari ini. Nanti saya bagi contoh lah insya-Allah. Jadi yang pertama sekali adalah akidah. Yang mana kisah pemuda kafir yang hidup di dalam suasana raja yang zalim, yang apabila mereka mendeklarekan keimanan mereka di hadapan raja, maka raja nak membunuh mereka. Itu yang disebut dalam ayat ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati mereka izqamu apabila mereka bangun dan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan langit dan bumi, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pengakuan pemuda-pemuda tersebut dengan kekuatan iman yang ada pada mereka. Agak-agaknya kan pada hari ini kan benda apa yang berkait rapat dengan isu akidah ni? Mungkin secara surface-nya kita nampak macam serangan-serangan kristenisasi, serangan-serangan orang-orang Yahudi yang menimbulkan keraguan terhadap agama Islam kan, macam apa isu Islamofobia dan sebagainya lah yang berlaku tersebut kan. Tetapi saya nak ceritanya bila kita sebut tentang akidah ni, ada benda-benda yang nampak kecil. Ada benda-benda yang nampak kecil tetapi dia memberikan kesan yang sangat tinggi. Ini terutamanya kepada orang-orang muda lah. Sebab apa saya tak kata orang tua? Sebab kalau kita melihat kepada hadis dua nikmat yang manusia sering lupa, iaitu nikmat sihat dan nikmat al-faragh, nikmat masa lapang. Bila saya tengok secara umur kita kan, waktu kita bekerja, kita jarang mendapat waktu yang al-faragh tu. Maknanya jarang mendapat waktu kosong. Tapi kita sihat. Kan? Maknanya kita banyak disibukkan dengan buat kerja. Sama juga bila kita dah tua pun, kita jaranglah mendapat pula yang satu lagi tu. Kita dapat masa lapang masa kita tua kan. Kita dah tak kerja, dah pencen semua dah. Tetapi kita tak dapat kesihatan. Mulalah sakit di hospital dan sebagainya. Cumanya orang muda ni, orang yang tengah belajar lah kita kata kan, dia mesti akan dapat dua ni. Dia akan ada masa lapang dan dia akan ada kesihatan. Dan ketika itulah peluang untuk dia melakukan satu kejahatan tu akan bertambah. Sebabkan itulah ketika waktu kita muda ni adalah waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran lebih. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ni Allah sebut tentang kelebihan pemuda-pemuda ini apabila mereka beriman pada Allah. Kerana orang tua ni tak jadi satu benda yang magic lah kalau dia pergi masjid tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia boring dah kat rumah. Saya duduk sembang dengan pakcik-pakcik yang pergi masjid kan. Ni bukanlah nak putus kat pakcik. Tetapi kebanyakan pakcik ni adalah kerana dia orang tak ada kerja. Jadi kira orang kata waktu nak bertaubat lah daripada maksiat yang dia orang buat masa muda-muda tu. Bagi kita orang muda sepatutnya kita lah yang akan mendapat ganjaran lebih sekiranya kita mendekatkan diri kita dengan Islam pada waktu-waktu yang sangat krusial macam kita sekarang ni kan. Jadi saya percayalah bahawa akidah ini adalah suatu yang menjadi fitnah, kebanyakannya bersifat tidak nampak. Kerana akidah itu sendiri bukanlah satu lafaz ataupun percakapan kita menyebut tentang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya kan. Tetapi adalah satu keyakinan yang dibentuk untuk kita meyakini bahawa adanya hari kiamat, adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita dalam setiap ruang dan juga masa. Jadi itu yang lebih penting tu insya-Allah.
Ada soalan tak setakat ni? Saya takut pula banyak orang cakap. Nanti takut meletup komputer ni, lama sangat. Okey. Jadi macam mana nak memelihara akidah kita supaya kita tidak tertipu kan? Dalam surah ni memberikan jawapan dia. Maaf ganggu yang kisah pekebun. Selepas ni insya-Allah bagus soalan ni. Ini kita namakan sebagai futuristic question yang seolah-olah boleh membaca ahli nujum. Tapi bukan 4 belalang dia ditipu kan. Yang ni yang insya-Allah yang betul lah. Okey. Jadi jalan keluar kepada permasalahan akidah ini ataupun secara mudahnya saya sebut serangan dari sudut pemikiran lah serangan pemikiran. Yang mana kadang-kadang kita tak sedar tau. Kita melebihkan dunia kita daripada akhirat kita. Itu serangan akidah yang sedang berlaku pada secara benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang bila kita study buat assignment macam ada orang nak exam esok kan. Mereka ni sangat kuat lah, sanggup juga datang pada malam ni kan. Ada setengah orang akan fikir, malah aku ada kuliah online pula. Mengaji apa lagi Islam ni kan. Orang nak exam ni esok. Bukanlah kuliah ni mampu bagi result dan sebagainya kan. Patutnya study tu dah yang akan bagi aku result kan. Sabar dulu nanti. Adakah kata-kata itu betul? Nanti kita akan memperbetulkan bila cerita pasal pekebun ni. Jadi jawapan kepada masalah yang timbul berkenaan dengan akidah tak lain dan tak bukan adalah kita kena bersama dengan orang-orang baik dan mempunyai suasana yang baik. Iaitu sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasbir, bersabarlah kamu nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Maknanya orang yang sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yuriduna wajhah, yang ikhlas dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kehadiran orang-orang yang sibuk ada exam ke ataupun ada apa-apa urusan yang boleh datang pada malam ni, ini merupakan satu tindakan yang tepat yang dilakukan oleh anda semua. Kerana kita nak menjaga perihal akidah seperti mana pemuda kafir yang duduk 300 tahun. Jadi mungkin sesi online ni kita kena proceed selama 300 tahun kan. 309 tahun. Sebenarnya awak pun dah ke report dan sebagainya lah. Saya pun tak tahu lah umur, tak sampai 60 tahun pun tak tahu lagi. Jadi nak sampai 300 tak tahu lah. Jadi itu kepentingan kita ada kawan macam ni insya-Allah. Jadi menjawab kepada soalan tu, ini soalan yang tentang apa? Tentang pekebun tadi. Tentang pekebun. Jadi pekebun ni cerita dia apa? Dia adalah satu fitnah yang kedua. Yang mana fitnah ini kita sebut sebagai fitnah materialism. Fitnah benda-benda yang kebendaan. Jadi macam mana yang cerita pemuda ni, saya rasa ramai yang mungkin tak tahu ataupun dah tahu banyak ataupun tahu sikit, tapi saya bawa secara surface je lah sebab kita punya sesi tak lama mana insya-Allah. Jadi ceritanya adalah mereka ni ada 2 kebun. Bukan mereka lah, salah seorang tu mempunyai 2 kebun yang sangat cantik lah Allah bagi pada dia. Li ahadihima jannatain. Allah beri salah satu daripada mereka itu mempunyai 2 kebun. Min a'nabi wa hafafna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Maknanya bagi kebun anggur semua dah, ada lalu sungai kat sebelah tu. Dia sangat melimpah ruah lah rezeki yang dimiliki oleh salah seorang ini. Jadi disebabkan kekayaan dia, disebabkan kelebihan yang Allah bagi kepada dia kan, maka dia menjadi orang yang angkuh. Dia kata kepada sahabat dia kata ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ni lebih kaya daripada hang dan aku mempunyai lebih ramai nafara, maknanya pengikut. Sebagian ulama tafsir antaranya Ibnu Katsir menyebutkan dia ni ada banyak pekerja lah kita kata. Banyak pekerja, banyak peminat setia, employer ke. Kalau dalam bahasa sosial media kita panggil follower lah kan. Kira orang hebat, orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi apa yang dia buat apabila dia masuk dalam kebun tu, dia kata qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin kebun aku ni akan stay je. Dia nampak bahawa harta yang dimiliki itu adalah benda yang kekal maksudnya tak habis. Kita akan tengok sebab ni pemikiran ni kadang-kadang dia tak termasuk dalam umat Islam. Iaitu yang last tu, iaitu wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak jaminlah, aku macam meragui bahawa hari kiamat itu akan wujud. Dan sekiranya dia ada sekalipun wala in ruditu ila rabbi, walaupun nanti aku mati,
la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku mendapati diri aku ni akan jadi makhluk ataupun orang yang baik di sana. Maknanya ulama tafsir kata kat sini, dia meyakini bahawa yang rezeki yang diberi tadi tu adalah menunjukkan kasih sayang Allah pada dia. Itu yang kalau kita tengok dalam sejarah agama Kristian kan, sebenarnya yang memasukkan materialism dalam agama adalah sejak yang Kristian. Sebab dalam gereja, saya bila baca waktu masa belajar dekat US dulu, saya ada satu masa saya pergi gereja juga. Habis dah masuk pula dalam JAKIM, kena tahan pula saya. Jadi Ustaz bahaya. Pergi gereja pula. Ni bahaya social media, tak baca sampai habis atau dengar sampai habis. Jadi saya rasa minggu depan saya dah ketangkap dengan FRM lah, pakai baju oren pun. Jadi kalau kita ketangkap pun minggu depan kita buat online bersama lah, insyaAllah saya tak banyak pakai lah, insyaAllah. Okey, jadi nak cerita apa pasal gereja ni? Padri jangan risau. Kita sepengalaman. Okey. Jadi padri dia selalu akan mengingatkan jemaah-jemaah dia macam hari Jumaat di sini, di sana hari Ahad lah iaitu Tuhan menunjukkan kasih sayang dengan memberikan nikmat. Itu pemikiran yang dibawa oleh Kristian. Maknanya dia kata okey, kalau kita dapat kereta yang baru, berterima kasihlah dengan Tuhan. Kita dengar macam bagus lah kan, sebab memang kita pun buat benda tu, alhamdulillah kan. Kalau kita dapat rumah yang baru, rumah besar dan sebagainya, thank God lah dia sebut kan. Tetapi sebenarnya bila saya sempat dengan Noman Ali Khan juga di Texas di sana, ini antara isu yang berlaku dalam kalangan umat Islam, iaitu bila kita dah confuse di antara kasih sayang dan juga ujian. Jadi sebenarnya Allah SWT bagi kekayaan ataupun bagi kelebihan ni, dia boleh jadi dua-dua pun. Memang satu benda yang menunjukkan kasih sayang Allah SWT pada semua orang. Tapi kalau nak kata kasih sayang, Allah bagi Fir'aun pun kesihatan. Allah bagi Qarun pun harta yang tak habis keturunan. Dalam masa yang sama Allah juga memberikan orang-orang Islam seperti mana Bilal bin Rabah, seperti Abi Zar adalah kesusahan. Jadi adakah Allah tak sayang pada Abu Zar ataupun Bilal? Ini yang kita kena berbetulkan mindset. Bahawa sebenarnya kehidupan kita ni berada di atas takdir yang Allah tulis pada setiap orang daripada kita. Ada orang yang Allah beri lebih lah kita kata. Ada yang Allah tak bagi kat dia. Tetapi keyakinan kita sebagai orang Islam, sama ada bagi ataupun tak bagi, habuan kita adalah di akhirat tu nanti. Yang ni yang kita kena betul-betul faham. Sebab itulah isu di sini yang nak diadres dalam surah Al-Kahfi bahagian kedua ni adalah materialism. Maknanya dia nampak dunia itu berlega dari sudut materialis. Maksudnya ada harta maka adalah kehidupan. Tidak ada harta tidak adalah kehidupan. Kadang-kadang saya pernah bersembang dengan seorang sahabat kan tentang duit lah. Dia kata duit ni adalah satu rezeki. Kalau tak ada duit tak boleh beli apa. Jadi saya punya komen mudah je. Rezeki Allah ni kalau untuk diri kita ni kita ada perlu 3 benda je. Iaitu yang pertama makanan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Lepas tu ada orang tu kata kat saya, iaitu Haji, nak sewa orang semua perlukan duit. Betul juga kan? Tapi bila mana kita lihat betul-betul makanan ni tak semestinya kita kena beli. Ada ketika mana rezeki itu datang, contohnya Ramadan. Ni pengalaman pelajar-pelajar UKM kat sini saya rasa tahu. Dia selalu susun masjid. 30 hari tu dia 30 masjid tu. Yang mana masak nasi Arab, mana nasi biryani dia pergi. Nasi putih dia tak mau pergi. Pandai budak-budak ni. Jadi mana-mana pelajar kita tengok kan, dia akan cari makan free. Even tak Ramadan pun orang dah start makan free dah. Kalau Jumaat tu kadang-kadang ada orang bagi, cuma sekarang ni PKPMB dah. Tak ada lah benda-benda macam ni. Sama juga dengan pakaian. Adakah kita perlu beli baju hari-hari? Tak, kita kadang pakai baju yang kita dulu-dulu je. Itu satu dah rezeki yang tak perlu mengeluarkan duit pun. Dan juga tempat tinggal. Ada kalanya yang kadang-kadang kita tak perlu bayar pun tempat tinggal kita. Yang mana Allah bagi satu tempat tinggal yang baik. Contohnya ada orang tu dia duduk di masjid dululah. Ada kawan saya tu duduk di masjid. Duduk di masjid setahun. Tak bayar apa. Kan? Mandi free, tidur free, semua free. Ini yang kita kata sebagai rezeki. Jadi kalau kita orang yang beriman,
kita faham 3 tadi sebagai rezeki, maka duit itu dia tidak akan jadi isu kepada kita. Sebab boleh jadi juga duit tu pun bukan boleh jadi rezeki kita kalau dia tak sempat nak di-convert jadi makanan. Tengah-tengah buat duit je orang curi duit. Tak jadi duit tu sebagai rezeki. Ataupun tengah-tengah cucuk kat ATM je, kat ATM tu patah. Allah, nak lah jadi lah. Tapi kalau kita try patah-patah. Jadi tak dapat juga. Tak dapat nak makan, tak dapat nak apa kan. Itu yang saya maksudkan tentang materialism. Jadi bagaimana kita nak buang materialism ni adalah kita kena ingat bahawa adanya hari akhirat. Sebab itulah di sini ada dialog yang berlaku iaitu orang yang buat dosa. Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum annakum maw'udun. Mereka ni disebut dalam ayat yang lain tentang mereka waktu itulah nak minta balik ke dunia untuk nak melakukan amal. Ataupun ada sebahagian dalam surah Al-Munafiqun sebut tentang mereka nak extend hidup tu. Maksudnya ketika malaikat maut datang, dia minta boleh tak extend sikit lagi. Kenapa? Kerana waktu itulah baru mereka tahu bahawa hakikat dunia ini bukan untuk nak mengejar duit tadi, bukan nak mengejar materialism tadi, tetapi nak mengejar ataupun nak mendapatkan habuan kita di akhirat nanti. Jadi saya yakin pemuda-pemuda kat sini adalah orang yang dapat meletakkan dunia tu kat tangan je. Dia tak meletakkan kat hati. Maksudnya ada ke tak ada duit, itu bukan satu isu. Tetapi selagi mana kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala dah menulis pun rezeki kita yang macam mana. Itu yang bahagian kedua ni insya-Allah. Okey, jadi nampak tak sekarang ni ada dua benda lah. Kita baru masuk tentang yang pertama akidah dan yang kedua materialism. Jadi saya rasa kita masuk yang ketiga tu, melainkan ada soalan. Okey. Untuk yang ketiga ni adalah satu fitnah yang besar jugalah kan, iaitu sindrom pandai. Sindrom pandai ni ataupun kita kata ego dengan ilmu lah kan, kita kata. Nabi Musa AS pernah satu waktu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada dia yang ada manusia lebih pandai daripada dia. Jadi waktu yang dia rasa diri dia pandai ketika itulah dia menundukkan egonya dengan melakukan pengembaraan. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa alaihissalam ni melakukan perjalanan tersebut disebut dalam Quran tu amdiya huquba. Huquba ni adalah jamak kepada perkataan haqab, yang mana bermaksud hayat, kehidupan. Jadi huquba ni adalah berbanyak-banyak hayat. Yang menunjukkan bahawa Nabi Musa menundukkanlah diri dia setelah mana dia terego sedikit tadi apabila dia rasa diri dia pandai. Kemudian Allah tegur dengan ada lagi manusia lebih pandai, maka dia nak mencari orang tersebut sehingga maknanya kalau mati hidup balik pun dia akan terus melakukan perjalanan untuk mencari ilmu tadi. Jadi inilah yang saya rasa orang yang berada kat depan saya ni insya-Allah kan, orang yang insya-Allah nak mendapatkan sesuatu dengan kita malam ni insya-Allah. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak merasakan diri kita ni lebih daripada orang lain. Ego ni bahayalah insya-Allah. Jadi jalan keluarnya tak payahlah, iaitu kita tawaduk. Bukanlah tak payah tu tak payah apa, maksudnya kita tawaduk. Dan terakhir sekali adalah iaitu gila puasa. Gila puasa ni apa pula? Fitnah fitnah ilmu yang ketiga, fitnah yang terakhir adalah fitnah kepimpinan. Yang mana saya yakinlah dekat sini tak ada lagi kot orang yang mengambil jawatan apa-apa lagi lah. Tapi sekiranya kita mengambil jawatan tu, ingatlah satu je lah pesanan saya adalah dalam ayat yang terakhir tadi. Ayat yang terakhir kat sini, qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kata Zulkarnain ketika mana telah siap dinding yang memisahkan di antara penduduk itu dengan Ya'juj Ma'juj, Zulkarnain menyebut qala hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat daripada Tuhan. Kata-kata ini sangat penting bagi kita untuk nak mengelakkan kita menisbahkan satu-satu kejayaan dengan kita. Sebab kadang-kadang selalunya pemimpin ataupun orang-orang yang jadi ketua ni dia selalu kita panggil apa, take credit. Kan? Take credit ni macam mana? Bila dia sebut, akulah yang buat longkang tu. Longkang tu kalau aku tak buat tu, tak tahu dia pernah hidup macam mana.
Jadi akulah yang buat tu, akulah yang buat ni. Sedangkan sikap kita sebagai orang Islam adalah apabila kita jadi ketua, kredit itu sepatutnya datang daripada Allah Subhanahu, diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kelebihan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sepatutnya itulah prinsip kita sebagai seorang ketua. Ketua keluarga pun sama lah ketua keluarga pun sama. Jangan akulah suami terbaik. Tengok orang lain tak kena jadi suami terbaik kan. Orang senyum pula yang jadi suami tu. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah habis cerita tentang kesimpulan ataupun summary lah surah Al-Kahfi ni. Iaitu kita ingat balik fitnah-fitnah ni ada 4. Yang mana Dajjal akan membawa semua fitnah ni. Iaitu akidah, materialism, ilmu dan juga kekuasaan. Jadi siapa-siapa yang dah fail hari ni dengan fitnah-fitnah ni, itu yang kita sebut tu. Maknanya bagaimana dia nak berdepan dengan fitnah Dajjal itu. Fitnah Dajjal lebih besar daripada 4 ni. Jadi 4 ni hanya datang waktu kita ada sekarang ni. Jadi kalau kita tak mampu untuk nak mendepani masalah ni kan, saya yakin dan percayalah fitnah Dajjal tu dengan mudah untuk nak menewaskan kita. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, kalau ingat yang slide kat sini kan, baju besi tu kan. Yes, betul, baju besi ni. Ini adalah baju besi dia. Kuat tak kuat tu tak tahulah kan. Mungkin sekarang kita kuat tapi nanti tak kuat. Tapi yang penting kalau kita dah tak kuat sekarang, memang habis lah lepas tu. Jadi nak cerita kepada kita semua bahawa pentingnya kita memahami fitnah-fitnah ini dan mengetahui solusi-solusi kepada setiap satu ni. Sama ada dia bersifat akidah ataupun pemikiran lah kita katakan, keyakinan kita dan sebagainya. Materialism, benda yang selalu kacau kita kan. Kita nak, contohnya student lah sekarang, saya nampak bila mana dia belajar sungguh-sungguh ni sebab dia nak kejar apa? Nak kejar pointer. Sebab apa nak kejar pointer? Sebab nak dapat placement dekat interview. Kenapa nak dapat placement dekat interview? Sebab nak dapat kerja yang bagus-bagus. Sebab apa nak dapat kerja yang bagus-bagus? Sebab nak duit. Itu je lah sebenarnya lah ni. So sebenarnya daripada belajar tu sebenarnya untuk apa? Untuk duit lah. Jadi hati-hati lah pemikiran macam ni. Sebab nanti datang pula apa nama siapa-siapa lah kan kata tak ada SPM boleh buat duit. So apa pengaruh pula. Jadi tak payah SPM pula pengaruh. Jadi ini yang kita kata suasana-suasana di depan kita ni sentiasa mencengkam dan membentuk pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik lah saya rasa. Yang mana sangat membahayakan sehingga mana kita lupa bahawa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah untuk mendapatkan harta dunia. Tapi itu yang berlaku kepada ramai orang. Ramai orang sentiasa menceritakan bagaimana nak meningkatkan kehidupan kita. Nak meningkatkan hasil kehidupan. Menceritakan tentang kita buat passive income lah, buat sekian-sekian lah supaya dapat kehidupan yang lebih stabil dan sebagainya. Sedangkan kehidupan para sahabat dekat Madinah tu kalau kita boleh kira selama 10 tahun tu berlaku lebih kurang 83 ataupun 84 peperangan. Maknanya dia orang ni tak sempat nak hidup 2 bulan lebih pun dah kena keluar perang balik. Jadi adakah itu kehidupan yang stabil? Kalau kita fikir kan, sahabat ni Abdurrahman bin Auf tu dah lah kaya. Macam mana dia hidup dengan 2 bulan keluar ni? Jadi inilah nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa sebenarnya kehidupan kita ni adalah mempunyai satu misi yang lebih besar, iaitu akhirat itu sendiri. Dunia itu adalah satu perjalanan yang mana setiap daripada kita mempunyai function dia. Sebab itulah fitnah-fitnah tadi datang. Sebab apa? Sebab nak push kita supaya jadi lembik. Supaya jadi stabil lah kita kata, bahasa orang hari ni nak hidup stabil. Bila dia hidup stabil tu sebenarnya apa? Akhirat dia tak stabil lah maksudnya. Adakah macam tu? Nantikanlah penjelasan yang lebih nanti insyaAllah. Jadi sebagai satu kesimpulan alhamdulillah kita on time. Sebab nanti kita akan buka sesi soal jawab lah lepas tu insyaAllah. Proaktif. Kalau kita tengok dalam 3 kisah tadi kisah pemuda Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dan kisah Zulkarnain menunjukkan bahawa setiap daripada mereka ini sentiasa melakukan perjalanan. Mereka tak duduk diam. Ini yang saya maksudkan tadi bahawa proaktif itu adalah semakin terhakis. Apabila generasi demi generasi mula untuk nak menampakkan kehidupan pada istilah hidup. Hidup yang ni lah dekat atas dunia ni, nak ada pendapatan, nak ada isteri, nak ada rumah, nak ada kereta, nak ada travel, nak ada macam-macam. So menyebabkan pemikiran-pemikiran macam ni dia apa nama kita panggil apa? Bahasa sains tu apa? Dissolve macam kimia dissolve di dalam hati dan sanubari kita. So umat Islam pada hari ini mulalah
meletakkan Islam itu pada ibadah semata-mata. Maknanya aku Islam apa? Aku semayang kan? Semua benda itulah. Jadi adakah benda itu salah? Jawapan dia tak salah pun. Tetapi itulah yang akan menyebabkan agama Islam itu hanya akan jadi pada atas kertas. Dia tidak dapat bertindak dan memberikan solusi kepada masyarakat di luar. Orang tengah pening. Orang tengah pening apa? Orang tengah pening dengan sistem kapitalis yang mencengkam. Orang tengah pening dengan sistem komunis yang mengambil kesempatan. Tetapi kita Islam tak mampu nak memberikan solusi. Kerana kita hanya akan hidup seperti mana mereka. Cuma kita beza dekat sembahyang je. Jadi itu yang saya rasa harapnya perkongsian ini dapat memberikan kita sedikit insight tentang kehidupan dan juga fitnah ini, yang mana pada akhirnya Dajjal itu datang, kita tak dapat nak berdepan dengan baik. Jadi insyaAllah ini adalah minggu depan lah. Minggu depan insyaAllah tips handsel. Dan kita akan juga ada quiz minggu depan yang akan dibuat pada awal sesi selama insyaAllah 10 minit kot. Jadi minggu depan akan datang awal. Ada 2 hadiah misteri yang kita akan bagi kepada pemenang. Dia berdasarkan minggu ni punya konten. Surah Al-Kahfi punya quiz. InsyaAllah minggu depan kita buat secara Kahoot. Siapa tak tahu Kahoot nanti boleh google Kahoot. InsyaAllah minggu depan akan ada 2 hadiah untuk 2 pemenang. InsyaAllah. Mungkin dalam 5 soalan saja, tak banyak. Pemenang tu kena jawapan betul atau handsome? Tak. Macam mana? Atau? Ni Kahoot. Automatik je boleh layan dia. InsyaAllah dia keluar sendiri nanti. Jadi letak nama betul minggu depan, jangan letak nama pelik-pelik pula. Risau Kokok Brady ada guna programming ke apa Jangan risau. Jadi 2 hadiah misteri minggu depan insyaAllah. Siapa yang fokus pada hari ni, alhamdulillah dia akan dapat lah, sebab apa yang saya akan buat soalan tu adalah berdasarkan apa yang kita cerita dalam slide tadi tu juga. InsyaAllah. Kategori sekolah ada ke? Tak dengar? Kategori sekolah. Kategori sekolah. Kita buat kategori umum. Public punya apa nama ni? Participation. Jadi siapa-siapa pun boleh. Atuk nenek kita pun boleh join juga insyaAllah kalau ada handphone lah. Sebab dia kena pakai handphone nanti. Jadi insyaAllah sambil-sambil kita tengok gambar tips handsome ni, boleh siapa-siapa nak tanya soalan boleh insyaAllah. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan kepada speaker boleh tanya. Boleh. InsyaAllah. Dan dia kata menjadi apa yang proaktif. Hari ni kita dah jadi bukan Muslim yang proaktif saja. So kiranya okay. So macam hari ni kita tengok trend lah kan. Macam keadaan sekarang kita dah mula ada satu fenomena iaitu trend main game lah. So game ni kalau kita main, kita akan jadi orang yang sangat proaktif, serius. So adakah di sebenarnya game ni ada salah satu alamat ataupun penanda juga bahawa ini adalah peperangan bersama Dajjal. Ya. Jelas ke soalannya? Ada game yang buat Dajjal Saya tak fikir. Ada ke? Adakah juga salah satu data Dajjal yang untuk menjadikan kita seorang Muslim yang dah tak proaktif gitu lah. Proaktif ni orang yang gitulah. Maksudnya apa dia? Game tu game lawan Dajjal ke apa dia? Kalau tadi kita ada tentang metodologi, kita ada tentang kekuasaan, tentang ilmu kan. Dan juga tentang Ashabul Kahfi. Kira game ni dia kalau kita letakkan dalam kisah 4 sahabat tu, dia boleh dikatakan kategori mana? Kisah 4. Oh, okey. Okey, saya rasa sebenarnya ada kaitan dengan proaktif lah kan. Jadi bila kita sebut proaktif ni, apakah bentuk proaktif yang sebenar? Proaktif ni adalah menunjukkan bahawa seseorang itu dia jelas prioriti hidup.
dan dia fokus kepada prioriti kehidupan itu sendiri. Jadi sebab tu kadang-kadang kan bila orang pernah tanya saya tentang hukum satu-satu benda kan, susah untuk saya menjawab kepada satu-satu benda yang spesifik tu. Contohnya hukum muzik, hukum main game, hukum apa couple, orang nak tanya kan, macam-macam lah. Jawapan saya sebenarnya bukanlah boleh ke tak boleh benda tu, tetapi apakah agenda hidup kita. Sekiranya agenda hidup kita ni hanya fokus untuk study, saya rasa insya-Allah study tu tak akan ambil banyak masa. Kan, belajar, kemudian jawab exam, buat assignment, quiz apa semua, insya-Allah dapat 3.67. 3.67 ni dekat lah kalau dekat UKM kan. Dan apa yang kita akan buat lepas daripada kita habis belajar? Kita boleh tidur, kita boleh balik kampung, kita boleh jalan dekat apa mandi swimming pool kan, ataupun kita pergi apa Mid Valley, kita berjalan dekat Alamanda. Tak ada lah orang muda pergi lah, dah tak ada apa kat situ. Kita Azhar lah kan, Azhar ni yang pergi Alamanda ni, orang ni tak pergi pun. Okey, tetapi kalau agenda kita besar sikit daripada study, agenda kita katakan kita nak ada business empire, maka kehidupan kita akan tertumpu kat situ. Kita jadi macam orang macam Jack Ma, macam Bill Gates dan sebagainya. Dia akan membina empire dia akan invest, dia akan mencari pekerja, dia akan buat interview, dia sibuk macam tu. Okey, adakah benda-benda ni betul sebenarnya? Itu yang susah nak jawab betul ke salah ni, sebab kalau kita ada neraca akhirat, nescaya kita akan nampak benda yang lebih besar lagi. Bila kita melihat umat kita kat depan yang tengah pelik-pelik kan, macam baru ni isu ada perempuan maybe tanggap apa anggota TLDM kan, yang orang duk marah kat dia tu sebab kena denda tak banyak mana je, 5 tahun penjara tak silap saya, dengan 8,000 je denda dia. Sebab orang duk menganjing lah, orang kata lebih baik mengaku apa nama ambil dadah daripada minum arak, sebab hukuman arak lebih tinggi daripada hukuman dadah. Jadi nak menunjukkan apa kat sini? Nak menunjukkan kalaulah kita concern terhadap umat itu lebih besar, saya rasa kesibukan kita tu lagilah kan, nak dibandingkan dengan orang buat bisnes ataupun orang yang belajar. Kenapa? Kita terpaksa memikirkan sesuatu untuk nak diberikan kepada masyarakat itu, nak diberikan kepada anak-anak muda itu, kefahaman Islam itu, nak meyakinkan bahawa mereka ni bahawa mati tu bukan pada waktu tua. Susah nak faham orang muda macam tu. Orang muda ni dia selalu rasa apa? Hidup dia panjang relax tu. Sebab relax dulu ni kata-kata apa? Kata-kata saudara kepada Yusuf. Ingat tak bila mana mereka nak buat jahat tu? Siapa ingat? Ni minggu depan lah kita cerita surah Yusuf. Dia orang kata last kali tu, insya-Allah nanti kita taubat lah. Jadi orang muda ni, itulah pemikiran yang dibawa dalam Quran. Satu pengajaran daripada kisah abang-abang Yusuf ni, bila mana mereka nak buang Nabi Yusuf dalam telaga tu, mereka kata macam tu. InsyaAllah lah nanti kami taubat lah. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengkonsernkan tentang akhirat, prioriti kita bahawa nak bawa manusia kepada kefahaman Islam, maka tanggungjawab dia sangat besar. Dan saya yakin soalan-soalan kecil seperti muzik dan sebagainya, dia bukanlah kata boleh ke tak boleh, dia lebih kepada apakah agenda hidup kita yang lebih besar itu sendiri. Wallahu a'lam. Baiklah, ada apa-apa soalan lagi? InsyaAllah meriah betul malam ni Alhamdulillah 30 lebih. Tapi satu je soalan. Kita mengharapkan ada kalau ada lagi satu soalan maybe untuk kita sebelum kita tutup. Okay, tak ada InsyaAllah, jazakallah kepada Bro Adi kita, insyaAllah. So seperti yang kita semua dah maklum, kita akan ada sambungan sedikit isu yang kita cuba nak bincangkan tadi, preview tadi tu. Dan pada minggu hadapan, tips handsome. Okay, daripada yang gambar tu dia bukan speaker, dia just model je. So jangan salah faham dengan gambar tu. InsyaAllah itu saja. So ada apa-apa lagi ke? Tak ada apa-apa Bro Adi ada apa-apa nak tambah ke apa? Okay, tak ada, okay. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan, pada hari yang sama, 26 Oktober.
2020 insyaAllah pada waktu yang sama insyaAllah kita akan buka juga link pada pukul 9 pada waktu yang sama insyaAllah. So siapa yang datang melalui abang-abang yang dan sebagainya tu bolehlah kontak abang-abang tu semula untuk link pada minggu hadapan juga. Okay, itu sahaja. Jazakumullah khairan katsira kepada semua yang datang pada malam ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As.